Seterusnya kita cuba untuk merungkaikan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia. Sebenarnya kegiatan ekonomi di Malaysia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antaranya ialah faktor fizikal. Fizikal ini kita bahagi pula kepada pertama bentuk muka bumi, kemudian yang kedua tanah, kemudian yang ketiga iklim, yang keempat bahan mentah. Kemudian kita cuba kupas satu persatu. Faktor fizikal. Faktor fizikal iaitu bentuk muka bumi. Bagaimana bentuk muka bumi mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia. Misalnya tanah pamah. Tanah pamah. Dia akan lebih berfokus kepada kegiatan pertanian, penanaman padi, getah dan kelapa sawit. Dan kegiatan tanah pamah juga sesuai untuk sebarang bentuk aktiviti pengangkutan, pembinaan jalan raya, jalan kereta api, lapangan terbang dan perindustrian. Kemudian kalau di kawasan tanah tinggi, kita boleh lakukan aktiviti-aktiviti pertanian, penanaman teh, penanaman sayur-sayuran dan bunga-bungaan. Kemudian tanah tinggi juga sangat sesuai untuk aktiviti pelancongan kerana suhu sederhana. Baik. Kemudian pinggir laut kita ada aktiviti perikanan, kita ada aktiviti pelancongan dan pelabuhan. Baik, kalau faktor fizikal dari aspek tanah, macam mana tanah boleh mempengaruhi kegiatan ekonomi? Di Malaysia mempunyai pelbagai jenis tanah yang sesuai untuk pelbagai jenis tanaman. Misalnya tanah aluvium sesuai untuk tanaman padi sawah. Contoh lokasi dataran Kedah, Tanjung Karang. Tanjung Karang. Dataran Kedah di Kedah, kemudian Tanjung Karang di Selangor. Kemudian tanah laterite. Laterite sesuai untuk penanaman getah dan kelapa sawit. Contoh getah yang ada di segitiga jengka Pahang dan Labis Johor. Kemudian kelapa sawit banyak di kawasan, kalau di Sabah kawasan Tawau, kalau di Sarawak di kawasan Seri Aman. Kalau tanah jenis gambut. Tanah jenis gambut sesuai untuk tujuan penanaman nenas. Contoh di kawasan Ringit, Johor, Pontian, Johor dan Labis, Johor. Itu tanah gambut. Kemudian kalau tanah pasir, kegiatan ekonomi yang dijalankan contoh penanaman gajus dan kelapa. Seterusnya faktor iklim. Iklim juga sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia. Khususnya umumnya kita ketahui bahawa Malaysia mengalami iklim khatulistiwa. Suhu purata Malaysia ialah antara 27 darjah Celsius dengan jumlah hujan tahunan melebihi 2600 mm. Itu umum. Kemudian kita mengalami iklim panas dan lembap sepanjang tahun. Panas dan lembap sepanjang tahun inilah yang menyebabkan segala jenis aktiviti ekonomi dapat dijalankan sepanjang tahun. Seperti pertanian, pelancongan, perikanan dan pembalakan. Cuaca yang sejuk, kalau misalnya cuaca yang sejuk, suhu sederhana, hawa sederhana di kawasan Kundasang, sesuai untuk aktiviti-aktiviti pelancongan, penanaman teh, penanaman sayur-sayuran dan bunga-bungaan. Itu antaralah. So iklim juga sangat penting, faktor yang penting ada di Malaysia. Kemudian seterusnya faktor bahan mentah. Baik, bahan mentah yang ada di Malaysia, contoh kayu balak. Malaysia banyak hutan, hutan hujan khatulistiwa. Ada pokok kayu balak yang banyak. So bahan mentah kayu balak dapat menampung, dapat membekalkan bahan mentah kepada industri perabot, papan dan kayu bergergaji. Kemudian bahan mentah kelapa sawit untuk buat minyak masak, sabun dan lilin. Contoh lain, contoh petroleum dan gas asli.
Okey, dia akan minyak pelincir, plastik dan cat. Baik, cikgu terlupa satu lagi. Satu lagi faktor fizikal yang penting ialah saliran. Okey, so faktor fizikal ada 4, ada 5, maaf. Faktor fizikal ada 5. Yang pertama bentuk muka bumi, ada tanah, ada iklim, bahan mentah dan saliran. Okey. Saliran, kalau di Malaysia, kita memiliki saliran yang sangat baik. Okey, dengan adanya pengairan yang baik, maka kegiatan pertanian juga dapat dijalankan dengan baik. Kita ada banyak cabang sungai di Malaysia. Okey, sungai-sungai ini adalah salah satu saliran yang berfungsi dalam mengairi tanaman. Okey, padi dan sebagainya. Kemudian kalau kegiatan pelancongan, sekarang ni kita ada pelancongan air seperti Melaka River Cruise. Okey. So, ada sistem saliran sungai. Okay, ada sistem sungai. Saliran sungai. Baik, itu antara 5 faktor. Kemudian itu faktor fizikal. Kemudian ada pula faktor manusia. Okey, faktor manusia ada 3 saja. Okey, faktor manusia ada 3. Yang pertama dasar kerajaan, yang kedua infrastruktur, yang ketiga teknologi. Baik, kita tengok dasar kerajaan. Bagaimana dasar kerajaan boleh mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia. Okey, kerajaan Malaysia telah mengadakan dasar-dasar untuk mendorong peningkatan ekonomi negara. Okey, contoh dasar pertanian negara. Okey, yang berperanan untuk memaksimumkan sumbangan sektor pertanian terhadap keluaran dalam negara kasar ataupun istilah bedanya KDNK. Okey, kemudian kita ada dasar pendidikan kebangsaan yang berperanan memenuhi keperluan tenaga kerja mahir. Okey, kemudian pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah ataupun RISDA diwujudkan untuk menjalankan penanaman semula getah untuk pekebun kecil. Manakala Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan ataupun FELKRA dan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan FELDA memainkan peranan untuk membuka kawasan pertanian baru. Okey, itu dari segi dasar kerajaan. Kemudian infrastruktur pula. Okey, kewujudan jaringan pengangkutan yang baik, jalan raya yang baik, okey, jalan kereta api yang baik, jalan air dan jalan udara memudahkan proses pengangkutan bahan mentah dari sumbernya ke kilang dan barang siap ke pasaran. Okey, itu kelebihan infrastruktur. Okey, kita ada pengangkutan yang cekap. Okey, kemudian sistem pengangkutan yang efisien dan kemajuan telekomunikasi negara membantu juga dalam kepesatan pembangunan ekonomi. Okey, contoh penggunaan internet. Sekarang dah semua online, e-dagang, semua Okey, internet, ada teleconference, okey, kemajuan ICT yang mempercepatkanlah perhubungan dalam negara dan luar negara. So, barangan ataupun produk-produk kita tu, kegiatan ekonomi itu bukan saja secara lokal tetapi juga di peringkat yang lebih luas, iaitu global. Baik, seterusnya faktor manusia yang ketiga iaitu teknologi. Okey, bagaimana teknologi boleh mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia. Baik, sebenarnya kegiatan ekonomi di Malaysia bertambah lebih maju dengan adanya pengaplikasian ataupun dipanggil memasukkan istilahnya mengimplementasikan penggunaan teknologi yang canggih dan moden. Okey, sebenarnya teknologi yang canggih ini digunakan untuk mempercepatkan kerja, meningkatkan kualiti produk, mengurangkan pencemaran, menjimatkan kos, meningkatkan jumlah keluaran dan meningkatkan keselamatan. Okey, contoh dalam pembiakan baka, kegiatan ekonomi pertanian, perhutanan, mereka dapat membiakkan tumbuh-tumbuhan melalui tisu. Okey, contoh kemudian teknologi in vitro serta rawatan silvikultur. Okey, seterusnya penternakan dan perikanan, permanian beradas dan suntikan hormon. Itu antara teknologi lah. Kemudian teknologi polimer dalam perindustrian, industri beraskan plastik dan getah. Okey. Kemudian robotik,
perindustrian, dalam pemasangan kereta contohnya. Kalau kita gunakan manusia sepenuhnya, kita akan mungkin mengambil masa yang lama, kos yang sangat banyak. Tapi dengan adanya robotik, dia akan lebih tepat, cepat, dan lebih meningkatkan keselamatan sebenarnya. Seterusnya contoh teknologi nanoteknologi. Kita dulu dalam perindustrian elektrik dan elektronik, kita sekarang menggunakan penggunaan litar elektronik yang lebih kecil berbandingan yang dulu besar-besar. Kemudian teknologi kimia, pembuatan cat dan baja sekarang dah lagi canggih kan. Kemudian sistem maklumat geografi atau Geography Information System ataupun GIS. Yang ini dalam kegiatan ekonomi perkhidmatan dapat membuat pemetaan kawasan dengan tepat, kemudian menganggarkan guna tanah dengan lebih tepat dan mengesan kawasan bencana dengan lebih tepat. Itu antara contohnya teknologi. Baik. Di samping itu ada tiga lagi faktor manusia yang boleh kita masukkan, iaitu modal, pasaran dan buruh. Bagaimana modal boleh mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia? Di Malaysia ada terdapat dua jenis modal, iaitu modal domestik dan modal pelaburan asing. Bagi menggerakkan kegiatan ekonomi negara, agensi yang bertanggungjawab untuk menggunakan modal domestik adalah seperti Majlis Amanah Rakyat ataupun MARA. Dan kemudian pelaburan langsung asing diperoleh melalui kemasukan pelabur asing ke Malaysia dan melaburkan modal untuk membuka kilang perniagaan dan ladang. Yang asing ini lebih kepada sektor-sektor yang besar, maka modal yang sangat banyak. Kemudian pasaran. Pasaran tempatan dan pasaran antarabangsa. Dua benda yang perlu kita lihat kalau kita lihat pasaran. Kegiatan ekonomi kita untuk memenuhi pasaran tempatan dan pasar antarabangsa. Baik, kemudian buruh. Kalau buruh pula dia akan menjadi kalau menurut perangkaan Malaysia 2017, tenaga buruh merujuk mereka yang berumur 15 hingga 64 tahun sama ada bekerja atau menganggur. Sehingga Mei tahun 2017 terdapat kira-kira 14.96 juta guna tenaga buruh di Malaysia. Malaysia menerima tenaga buruh asing dari negara luar seperti Indonesia, Bangladesh, Filipina, Myanmar, Vietnam dan China untuk menampung kekurangan buruh dalam pelbagai sektor di Malaysia. Baik, itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung kegiatan ekonomi di Malaysia untuk siri yang kedua di rakaman video yang seterusnya. Tugasan untuk awak, sila klik link dalam komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.